Masa mula mengidap tu macam rasa dah tak ada nak fikir apa. Tapi saya tahu dia betul-betul ikhlas dan banyak berkorban untuk jaga saya, untuk pastikan saya sembuh. Dan yang paling penting, saya nampak keyakinan dia yang saya ni akan sembuh. Firdaus, saya nak ucapkan terima kasih selama ni. You jaga saya masa sakit. Dan juga saya tahu you banyak berkorban dan banyak menjaga hati saya. So, semoga kita sama-sama akan hidup bahagia, aman damai dengan anak-anak. Saya Emma Ismail, bertemu saya dalam laman Sempol Bila Rindu Berputik. Kali ini Emma nak bawa anda semua melihat laman kita yang paling cantik dimiliki oleh Puan Nora dan Encik Firdaus. Jom kita tengok laman kita kali ini. Apa bunga kegemaran Encik Firdaus? Bunga frangipani ataupun bunga kemboja. Saya suka bunga ni sebab dia mudah kita jaga, mudah kita tanam. Dan dia ada berbagai-bagai. Saya ada 4, 5, 6 pokok kat sini. Kuning, pink, merah hati, orange dan orange putih. Sebelum ni sebenarnya dah lama saya memang ada simpan niat nak tanam pokok. Tapi macam tak ada kekuatan, tak ada courage. Sebabnya saya tak tahu apa pun tentang pokok bunga lah. Tapi saya selalu beli majalah yang macam majalah laman, majalah tentang landscape lah. Tapi dah pindah lama pun satu pokok pun tak ada rumah saya ni dulu. Sampailah satu ketika saya dah ada lebih kurang 3 tahun yang lepas lah, 3 tahun setengah yang lepas, saya dah disahkan mengidap kanser. Apa pula Kak? Ini ros Jepun. Ini saya memang tanam campur-campur lah warna dia. Mula-mula saya ingat susah nak tanam. Rupanya senang aja. Kita gunting, kita cucuk dia. Tapi mesti dekat panas yang terik. Bila panas terik macam ni, 2-3 hari dia dah keluar bunga. Dan kita kena selalu potong. Itu yang bila kita potong, kita biarkan dia lagi dalam pasu lain. Kita tanam lagi sampai dia banyak-banyak lah. Memang orang kata kita tak ada fikir benda lain lah. Macam kita rasa mungkin hidup kita dah nak habis. Macam tak tahu lagi boleh sembuh ke tidak. Puan Nora atau lebih dikenali di kalangan kawan-kawan kita sebagai Mija lah. So saya bahasakan dia Mija. So saya dah berkawan dengan Mija ni sejak Form 1. Kami bersekolah bersama. Okey. Lepas tu bila dia dapat tahu dia mendapat kanser ni, dia hubungi saya. So sejak tu kami bertambah rapat lah. Dan dalam masa rawatan dia, saya cuba bantu sebanyak yang mungkin. Dan dalam masa yang sama juga saya mula introduce dia dengan gardening, berkebun sebagai salah satu cara untuk rawatan.
kita tengok pokok bunga ni yang kita suka ni, mana ada orang yang tengok pokok, lepas tu dia fikir stres, dia rasa dia macam dia benci orang tu, tak suka orang. Kita fikir, kita tengok pokok tu cantik, bunga dia, daun dia. Jadi kita boleh lupalah apa stres kita, kepenatan kita. Dari segi kesihatan, jadi kita tak adalah kata orang tu memikirkan kalau macam kita ada penyakit, kita tak adalah kita fikirkan sakit kita sibuklah macam mana nak mencantikkan laman rumah, kita nak tanam pokok apa, lepas tu kita nak tukar-tukar design dia. Jadi kita sibuk dengan hobi lah, macam itulah. Selalu sembuh dengan racun serangga lah. Tapi kalau musim hujan, dia memang biasa jadi macam ni. Dan kadang-kadang dia boleh jadi lebih teruk lagi, dia gugur, tapi dia akan tumbuh yang baru lah. Okey, so pokok ni pokok kemboja atau frangipani nama dia. Ini yang warna putih lah. So far, saya tak letak baja yang spesifik, cuma tanah yang mungkin organik ataupun macam potting soil yang dah ada baja, so kita tabur je. 2 minggu sekali, bila kita tengok dah kurang, kita tabur. Macam itulah. So pokok ni sebenarnya pokok kegemaran suami akak lah. So kita ada semua warna lah takat ni, tapi yang dah berbunga cuma yang common, yang kuning dengan pink tu. Dia sentiasa berbunga lah, lepas satu dahan ke satu dahan. Tanduk rusa, ini antara spesies yang besar lah, tanduk rusa yang besar. Okey, tanduk rusa ni jaga dia sebab dia pokok hutan, dia mesti ada cahaya sikit, tapi mesti dekat tempat yang redup lah, dan tak boleh basah sangat lah, tak boleh banyak air lah. Kalau kita nak siram pun macam mis saja, air sikit-sikit lah. Siram dekat yang ni mis, lepas tu yang belakang tu macam seminggu 3 kali cukup. Kalau hobi lain kena keluar daripada rumah kan, kadang-kadang macam orang memancing, main golf, kena keluar, petang baru balik. Tapi yang ni hobi ni kita buat di rumah. Kita kena kuat, kita kena bangkit balik, dan mula-mula memang susah, tapi kita jangan fikir yang kita ada benda tu. Kalau boleh kita cuba jalani hidup kita seperti biasa. Ahli keluarga memang kena bagi sokongan, sebab sebenarnya sokongan ahli keluarga tu memang penting sangat. Saya dapat rasa walaupun saya terlantar, tapi kita tahu apa yang berlaku dalam rumah, apa yang diorang buat dari segi macam usaha diorang tu, nak pastikan saya makan ubat, macam panggil saya makan. Walaupun kita tak makan, kita memang tak lalu nak makan, tapi kita tahu apa yang berlaku. Orang yang sakit ni, dia tahu apa yang berlaku di sekelilingnya, dalam rumah dia. Jadi kita sendiri dan orang di sekeliling pun, sokongan tu memang sangat penting lah. Kena bagi dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas lah. Apa kesan menanam pokok bunga ni kepada keluarga Kak Nora? Kesan dia, hubungan keluarga kita bertambah rapat. Sebab apa? Walaupun ini hobi saya, tapi kita lakukan dia bersama. Apa yang kita buat ialah selalu kita bersamalah. Kita ada selalu di sisi Puan Nora masa tu, kita bagi kata-katalah semangat yang
untuk macam saya kata tadilah, untuk naikkan balik moral. Sebab benda-benda ni kalau kita tak nak dia down, dia depressed. Kalau benda-benda ni dia down, mungkin penyakit ni akan jadi lagi cepat. Kemudian doktor tu dah nasihatkan kita rawatan yang dipanggil CCRT ni, concurrent chemo radioterapi ni 8 minggu. Kemudian setiap hari dalam seminggu 5 hari kita kena ada di sana. Jadi masa yang kita spend dekat hospital tu mungkin daripada pagi sampai ke petang lah. Jadi saya dan Puan Nora hari-hari ke hospital. Kita dapat stop benda ni, rawatan ni dalam masa 6 minggu. Selepas 6 minggu tu baru kita tahu yang kanser ni dah tak mengebak. Jadi itulah perasaan yang paling gembira lah masa tu lah. Bagi saya, dia seorang wanita yang kuat, dan you tengok dia, you sendiri yang semangat, faham tak? So dia sendiri pun very supportive, macam pokok-pokok ni. Saya rasa yang ni a good therapy for her, tau, good therapy untuk dia kan. So you tengok dia dia pun macam saya baru pindah rumah, baru buat rumah, so dia datang rumah kita orang, tunjuk pokok, share pokok dengan kita orang. So saya seronok lah tengok dia, macam tak ingat pula yang dia hari tu sakit. Tapi saya tahu dia memang kuat. Dia kuat lah, dia seorang wanita yang kuat. Tengok anak-anak dia, husband dia support dia kan. Dan juga Ana, Nelly dan sahabat-sahabat lah yang orang kata masa ni lah kita nampak ya, sahabat-sahabat yang memang ikhlas dan beri sokongan lah, ya. Mereka memang ambil berat. Masa tu saya rasa saya tahu dulu, Mama bagi tahu saya. Lepas tu perasaan of course lah sedih, terkejut apa semua. Tapi situation masa tu yang saya ingat, saya minta excuse kat lecturer untuk balik awal sebab saya gila-gila dengan Baba hantar Mama pergi kemo sebab dia tak larat nak drive kan. Dia nak ambil peperiksaan, dia sedang lanjutkan pelajaran, dia master dia. Tapi tengah-tengah malam dia boleh bangun untuk buatkan ubat saya, ya. Semua karakter yang saya tengok, yang saya tak pernah tengok masa saya sihat lah. Saya nak ucapkan terima kasih pada mereka lah, ya. Dan juga anak bongsu saya, Nelly, ya, walaupun dia masih muda tapi dia pun faham apa yang berlaku. Tanpa sokongan dari diorang, mungkin saya tak akan menjadi sekuat macam sekarang. Bila dapat tahu tu macam, tergawam lah. Tapi but I know she'll get better treatment semua, and semua orang ada for her, and I'm really grateful that she survived throughout every hardship lah. InsyaAllah kalau kita dapat detect awal, insyaAllah kita boleh sembuh. Pada saya, usaha, jangan putus asa, banyak berdoa. Itu saja. Apa respon Puan Ros bila dapat tahu penyakit Puan Nora ni? Respon dan kawan-kawan semua. Okay, macam saya sendiri, personally saya terkejut lah. Sebab dia tak pernah tunjuk dia punya sakit tu kan. Tapi saya rasa dia seorang wanita yang kuat semangat lah. You know, dia tak tunjuk dan kita pun tak tahu. So bila kita tahu, saya pula yang jadi sedih pula. Saya cakap dengan dia lah, saya doa dia cepat sembuh lah. Mija, keep it up and be strong, okay? I know you can do it. Kak Nora ni memang seorang yang
Dia seorang yang suka menanam. Dia suka aktiviti outdoor yang kiranya macam exercise untuk dia menanam pokok ni. And juga pokok ni boleh bagi terapi untuk dia lah. Dan saya bela pokok pun saya tak nak stres-stres. Kalau saya dah bagi baja semua, dia matilah. Pokok je pun kan. Saya tengoklah ya, suami saya, anak-anak saya, ibu, adik-beradik saya. Petang tu bila doktor dah kata memang awak disahkan mengidap kanser. Malam tu mak saya datang, ya, adik saya datang, dan diorang ni saya rasa diorang pun sedih, tapi diorang tak pernah tunjukkan kesedihan tu dekat saya lah. Terkejut, kemudian agak sedih lah, sebab dalam family kita bila kita terima berita yang macam ni, kita agak terkejut dan sedih lah. Tapi kita terpaksa terima juga hakikatnya yang benda ni ada dalam keluarga kita lah. Dan kita kena usahalah untuk kita nak sembuhkan penyakit ni, dan kita usaha sedaya mungkin lah, kan. Saya banyak encourage dia untuk menjalani hidup macam orang yang biasa. Jangan terlalu difikirkan sangat mengenai sakit dia, penyakit dia. Berfikiran positif. Ni pokok apa pula Kak Nora? Okey, nama dia saya tak pasti, tapi saya pertama kali saya perasan pokok ni masa kami pergi bercuti dekat Bali. Saya tengok dekat satu hotel tu, dia boleh hidup daripada macam tembok yang tinggi lah. Jadi dari situ saya, bila balik saya terus kat sana ambil gambar. Saya balik, saya terus pergi nursery, saya tanya ada tak pokok ni untuk, saya rasa ini sesuai untuk balcony dan macam sini ruang untuk kita berehat, santai-santai. Jadi saya tanam ni untuk macam untuk privacy lah. Saya tak nak letak blind, jadi saya biarkan pokok ni sampai ke bawah lah. Satu tirai. Ya. Yang ni nampak unik sikit. Nama saintifik saya tak pastilah, tapi orang panggil janggut hantu. Dia asal dia kecil je, dia memang boleh bertambah panjang. Boleh panjang. Boleh panjang ni saya baru je potong pokok ni. Dia tak perlu siram setiap hari, macam seminggu 2 kali pun dah cukup lah. Tak payah air yang banyak lah. Untuk adakan elemen air ni, akak just buat kolam simple macam ni. Kita letak ikan yang boleh makan telur nyamuk semua tu, dan tanam pokok air lah. So pokok ni biasanya kita ganti-gantilah pokok-pokok air yang sesuai. Just orang kata nak bagi sejuk lah, because ada air dia sejuk lah. Itu saja. Rawatan kemo hampir lebih 6 minggu lah. Jadi bila kita dah selalu bekerja, tiba-tiba duduk rumah, suasana dah memang lain, situasi dah lain. So kita terlantar kan, terbaring 6 minggu. Lepas tu biasalah pergi luar dalam, saya tengok kosong. Saya tengok rumah saya kosong, tak ada apa-apa. Satu pokok pun tak ada. So saya rasa macam jiwa saya kosong. Saya kata kalau alangkah bagusnya kalau ada pokok-pokok boleh saya tengok. Puan Nora dia cakap anak dia ada seorang tu minat tanam pokok bunga juga, selalu tengok YouTube. Saya mula minat tanam pokok ni masa saya ikut dia pergi beli pokok. Dan masa tu time tu saya baru duduk rumah sewa. Saya rasa macam belilah satu pokok untuk kat rumah. Lepas tu tapi saya tak expect benda tu akan hidup dan akan berkembang sampai nampak cantik lah. Lepas tu bila dia ajak lagi pergi beli pokok tu, saya rasa macam why not beli lagi satu kan. Dah beli lagi satu tu nak beli lagi. Dia macam very addictive.
Saya memang tak minat langsung. Selalu tak ambil pot pun. Tapi saya akan jaga siram pokok every time tak ada orang kat rumah lah. Kadang-kadang parents away, pergi travel ke apa ke. So saya tolong siram pokok lah. Tapi mama pernah cakap kat saya, dia kata tangan saya, dia kata pokok boleh hidup dengan tangan saya. Sebab dia balik, pokok dia tak mati. Macam itulah. Dan saya rasa Mija memang seorang yang dari segi personality ceria kan, yang happy. Bila dia mendapat sakit yang macam ni sekalipun, saya rasa dia mengambil approach yang begitu positif. Dah habis rawatan, dia masih sambung dengan kerja dia, dengan kawan-kawan dia masih berkawan rapat dan kita masih membuat aktiviti bersama. Dia macam kita macam exercise jugalah. Bila kita tanam, kita keluar peluh, ya. Dan bila kita tanam ni, dia memang ambil masa dari pagi sampai petang. Jadi itu dari segi fizikal lah. Kemudian dia juga boleh bantu kata orang tu baiki kita punya emosi lah. Both of you, Mama and Baba, thank you for everything. Thank you for all the sacrifices. I know we've been through a lot of hardships, tapi I know whatever happens, we will make it through. You sendiri tengah going through hardship, but still, you always gonna be there. And I'm always grateful for that, sebab you will never give up on us. And to Baba, thank you so much, Baba. Sebab walaupun apa-apa yang berlaku, walaupun betapa susahnya, everything could happen, Baba sentiasa ada with all of us. Emma doakan Cik Firdaus dan Puan Nora bahagia selalu dan kekal bersama hingga ke jannah. InsyaAllah. Terima kasih.